Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي أما بعد نوينا تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Para jemaah yang saya hormati, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita akan sambung bacaan daripada kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Allamatul Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Kita masih lagi pada bab perbicaraan tentang solat pada muka surat 105. Pada muka surat 105 perbicaraan tajuk berkaitan syurutul jamaah wa adabuha, syarat-syarat solat berjamaah beserta adab-adab solat berjamaah. Jadi terlebih dahulu pada bab yang sebelumnya kita telah melihat bagaimana fadilat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendirikan solat secara berjamaah. Dengan atas dasar itu, kita pun hari-hari datang solat berjamaah untuk dapatkan pahala yang lebih dari Allah. Tetapi solat berjamaah pahalanya mutafawit. Mutafawit maksudnya setiap orang dapat bahagian masing-masing. Ini saya sudah terangkan beberapa kali. Walaupun solatul jamaah disebutkan di dalam hadis bahawa lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 kali ganda, dalam satu riwayat hadis yang lain 25 kali ganda. Tetapi setiap orang daripada kita masing-masing akan bawa pulang solat jamaah kita tadi maghrib, lepas ni kita sembahyang isyak, semua daripada kalangan kita bawa pulang 27 kali ganda insya-Allah. Tapi 27 kali ganda masing-masing dapat bahagian yang berbeza-beza. Yang 27 kali ganda seorang mungkin tak sama dengan 27 kali ganda yang lain. Yang membezakan satu orang bawa 27 kali ganda yang lebih daripada satu orang yang lain, bila mana solat jamaah tadi dilakukan dengan mengambil kira adab-adab solat berjamaah. Makanya pada muka surat 105 pengarang kitab menyebutkan syarat-syarat sah solat berjamaah dan adab-adabnya. Sebahagian dari syarat-syarat sah solat berjamaah ialah bahawa makmum mengetahui pergerakan imam. Jadi makmum mesti mengetahui pergerakan imam. Macam mana makmum boleh mengetahui pergerakan imam? Yang pertama, sama ada makmum mengetahui dengan melihat sendiri. Ini mungkin saf depan lah, atau mungkin saf yang kedua, atau mungkin ketiga, atau mungkin juga keempat. Tapi kalau sekarang kita ni ada penjarakan, mungkin juga yang belakang pun boleh nampak, mungkin. Yang kedua, dengan suara imam. Jadi kalau tidak berlaku dua-dua ni, maka solat seorang makmum itu tidak sah. Yang pertama, dia mesti melihat pergerakan imam, atau dia mendengar apa yang disebutkan oleh imam dengan cara, contoh, ucapan takbir imam, atau satu orang tahu pergerakan imam dengan bersandarkan kepada pergerakan orang depannya. Contoh kita punya masjid ni kan, muslimat di belakang, contohlah muslimat di belakang. Tiba-tiba mikrofon mati, mikrofon imam mati, speaker tak hidup. Jadi macam mana muslimat di belakang
akan memastikan solat imam tu dia mesti kena tahu pergerakan imam. Kalau dia tak tahu pergerakan imam, macam mana dia nak ikut? Jadi yang di belakang akan melihat orang di depannya. Jadi melihat pergerakan makmum di hadapannya, itu pun sudah dikira sebagai dia tahu pergerakan imam. Sebab makmum dekat belakang dia, dekat depan dia tu takkan bergerak kecuali dengan melihat orang yang depannya. Yang depan melihat orang depannya. Ini dalam keadaan kalau suara imam tak dengar. Tapi kalau suara imam dengar satu masjid, okey, fine, tak ada masalah. Jadi walhasil makmum mesti mengetahui pergerakan imam dan juga perpindahan imam pun makmum kena tahu. Okey. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad, kalau dalam masjid dia boleh bersandarkan kepada melihat pergerakan imam atau pergerakan makmum atau mendengar suara takbir imam. Dua-dualah, salah satu daripada tiga tu. Sama ada didengar takbir imam atau dia melihat pergerakan makmum yang lain, macam saya bagi tahu tadi, melihat pergerakan makmum di depannya, atau dia sendiri melihat pergerakan imam. Baik. Kemudian yang kedua, syarat sah solat berjamaah bahawa makmum tidak berdiri di hadapan melebihi daripada imam. Okey? Makmum tidak boleh berdiri di hadapan melebihi daripada imam ataupun tidak boleh terkehadapan daripada kedudukan imam berdiri di mana. So ini syarat yang kedua. Kalau makmum dengan imam sama-sama berdiri, sah tak solat dia? Sama-sama berdiri masih sah tapi makruh. Sama-sama berdiri sebelah-sebelah masih sah tapi makruh. Yang menjadi ukuran adalah bahagian belakang kaki, yakni tumit dia. Itu yang menjadi ukuran, bukan jari depan. Macam inilah contoh tuan-tuan, katakan ini kaki imam, ini kaki makmum. Ini tumit dia. So yang menjadi ukuran di bahagian belakang ni, bukan depan. Jadi yang saya maksudkan sama-sama tadi, belakang ni, tumit dia sama-sama. Tumit imam dengan tumit makmum sama-sama macam ni. Ini sah tak solatnya? Solatnya sah tapi makruh hukumnya. Tapi tangan kanan saya ni anggap saja makmum, tangan kiri saya anggap saja imam. Biasanya kalau solat berdua, imam akan ke depan sikit, makmum ke belakang sikit. Tapi katakan terbalik. Yang makmum lebih depan daripada imam, maka hukum solatnya tidak sah. Kalau makmum lebih depan daripada imam, yang depannya yang mana? Tumit dia. Tapi kalau dia berdiri sama-sama, kaki imam lagi panjang. Jari kaki makmum panjang. Imam jari kaki dia kecil ketot aja. Jadi kalau berdiri sama-sama, akan nampak kaki makmum lebih panjang daripada kaki imam. Itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah tapak belakang. Demikian juga bila makmum, kalau solat berdua dengan imam, kalau berdiri sebelah-sebelah, dia punya ukurannya adalah makmum akan berdiri belakang sedikit daripada imam. Yani ini tumit imam, ini tumit makmum. So tumit makmum ni dibelakangkan sikit. Sekira-kira kalau hujung kaki jari makmum ni boleh sama rata dengan hujung dengan tumit. Macam ni, tak perlu belakang sangat. Macam ni saja. Itu yang paling afdal kalau solat berdua. Mungkin kalau dengan penjarakan distance, social distance ni lain pula lah kot. Dia punya, itu tak apalah, ada maaf, tak ada masalah. Jadi demikian, makmum tidak boleh berdiri di hadapan imam atau melebihi daripada kedudukan imam. Demikian juga kalau jika makmum tidak berada di saf yang betul. Umpamanya perempuan solat di kanan atau kiri imam, sedangkan sepatutnya dia berada di belakang imam lelaki, maka solatnya sah tetapi tidak mendapat pahala berjamaah. Ini kalau berlaku solat jamaah
tapi makmum berada pada posisi yang tidak dituntut begitu, tapi solatnya sah. Contoh macam ni lah. Contoh macam ni, macam disebutkan dalam kitab yang lain, makmum tidak berada di saf yang betul. Contohnya macam mana? Perempuan solat di kanan atau kiri imam, sedangkan sepatutnya dia berdiri di belakang imam lelaki. Contoh, kita solat di rumah, di masjid memang tak akan berlaku lah. Kita solat dekat rumah, suami, isteri, anak lelaki dan anak-anak yang lain. So macam mana kedudukan jemaah tadi? Suami dekat depan, kemudian saf di belakang adalah saf anak lelaki, saf di belakang lagi baru saf ibu atau isteri dan juga anak perempuan yang lain. Okey, kalau saf ini berubah, macam mana berubah? Suami di depan imam, tapi isteri dan anak-anak lelaki sebaris dekat belakang. Anak lelaki yang dimaksudkan di sini yang ada hak dalam saf. Yang ada hak dalam saf maksudnya kanak-kanak yang sudah pandai untuk berada di saf lah. Maksudnya dia sudah mumayyiz. Jadi dia sudah dikira sebagai orang yang boleh didirikan di belakang imam. Tapi satu keluarga ni solatnya tak ikut macam tu. Sepatutnya imam, kemudian saf lelaki, kemudian saf perempuan, isteri. Tapi dia tak buat macam tu. Imam, suami imam, belakangnya isteri dan anak-anak lelaki yang lain. Sah ke tidak solat jemaah tadi? Solat jemaahnya sah, tapi hukumnya makruh dan tak dapat pahala berjemaah. Kerana apa? Kerana makmum tidak berada di saf yang betul. Sama juga macam solat berdua. Seorang imam, seorang makmum. Sepatutnya imam berdiri dan makmum berdiri di sebelah kanannya, tapi makmum ni berdiri di sebelah kiri pula, tanpa ada alasan yang diperbolehkan. Mungkin ada keadaan yang alasan tu diperbolehkan untuk berdiri sebelah kiri. Contohnya katakan kalau sebelah kanan imam dah tak ada ruang. Okey, it's fine lah. Dia tak ada pilihan, dia mesti berdiri di sebelah kiri. Tapi dia sengaja berdiri di sebelah kiri. Walhal kalau dia berdua, dia kena berdiri di sebelah kanan. So dalam hal ini hukumnya makruh, solatnya sah, tapi tidak dapat pahala solat berjemaah. So ini beberapa hal dari sudut adab-adab yang perlu kita ambil kira. Macam mana? Sebelah kiri. Itu saya kata, kalau keadaan solat tadi tidak mengizinkan makmum untuk berada di sebelah kanan imam, okeylah. Macam mana? Contoh, tempat tu tak ada. Memang imam tadi tu dia memang sembahyang dekat dinding sebelah kanan sana contoh kan. Macam mana nak pergi sebelah kanan? Tapi sebenarnya di situ, kalau imam tu belajar hukum, bila makmum tak dicuit, dia akan ke tepi sikit. Boleh faham? Tak, dia akan okey, sekarang contohnya katakan imam satu orang sembahyang dekat dinding hujung sana, menghadap ke sini kan. So satu orang datang nak mengimamkan dia. So apa dia kena buat? Sepatutnya dia kena berdiri sebelah kanan. Sebelah kanan dinding, nak buat macam mana? So apa dia kena buat? Dia kena berdiri di belakang dulu. Dia kena berdiri di belakang dan cuit imam. Imam tadi, kalau cara yang paling bagus bagi imam tadi untuk mendapatkan pahala yang lebih kepada makmum juga, bila tadi imam tadi dicuit, imam tadi kalaulah dia perasan kalau satu orang, maka dia boleh gerak ke kalau ke kiri sikit supaya makmum tadi berada di sebelah kanan. Bilik untuk dua orang je. Okey. Tak apalah. Tak kisahlah. Itu saya kata, sebab di situ ada alasan untuk makmum berdiri di sebelah kiri. Cuma kalau tak ada sebab, baru hukumnya makruh dan akan gugur pahala solat berjemaah bila makmum berada pada saf yang salah dengan sengaja. Walhal tidak ada apa-apa sebab untuk dia berbuat kesalahan tersebut. Okey. Jelas?
Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, sebahagian daripada syarat-syarat sah salat berjamaah juga ialah bahawa tidak ada di antara imam dan makmum penghalang yang menghalang makmum berjalan ke imam seperti tingkap dan cermin. Ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Di antara imam dan makmum tidak boleh ada penghalang yang menghalang makmum di belakang berjalan sampai berjumpa dengan imam seperti tingkap atau cermin. Ini kalau solat bukan di bangunan masjid. Kalau solat di bangunan yang masjid, maka penghalang itu tak diambil kira. Contoh, ini tingkat 2 ruangan solat ke bukan? Ruangan solat kan? Imam solat sembahyang Jumaat mesti orang pakai atas. So makmum dekat atas tu, kalau ikut syarat ni, makmum dekat atas, dia boleh akses berjalan pergi ke imam straight tanpa ada apa-apa penghalang. Baru sah sembahyang jemaah dia. Itu kalau solat berlaku di bangunan bukan masjid. Tapi kalau bangunan masjid, di mana-mana ruangan makmum solat, sembahyangnya tetap sah. Tapi kalau anggap saja ini bukan masjid, anggap saja Dewan At-Taqwa. Contoh. Dewan At-Taqwa. Makmum penuh sini semua ni. Imam di depan, makmum semua penuh. Ada makmum nak sembahyang di tingkat 2. Maka dalam keadaan tu solat itu tidak sah. Sebab apa? Sebab kalau sembahyang di bangunan bukan masjid, maka makmum tadi mesti dia punya kedudukan, dia boleh berjalan pergi ke imam straight tanpa dia pusing, yang tidak ada apa-apa penghalang, sama ada tingkap atau cermin mahupun langsir pun tak boleh. Sebab itu kalau solat di surau, kena ambil perhatian. Kalaulah surau tadi bukan wakaf masjid, maksudnya tanah tu bukan tanah wakaf masjid, hanya semata-mata surau. Jadi dia tidak memakai hukum masjid, walaupun dia dirikan solat Jumaat. Walaupun surau tadi mendirikan solat Jumaat, tapi kalaulah surau tadi bukan wakaf masjid, maka dia tidak memakai hukum masjid. Kalau hari Jumaat, okey. Kompaun tu kompaun masjid atau bukan? Sembahyang Jumaat tadi di masjid atau bukan masjid? Boleh. Kalau masjid dibenarkan untuk melebihi daripada bangunan asal masjid, tetapi Allahumma salli Muhammad, dia boleh mendengar suara imam. Dan safnya tidak putuslah. Kalau safnya putus, maka taklah dianggap sebagai jemaah yang mengikuti imam. Contoh, berlaku solat Jumaat di Masjid At-Taqwa. Saf daripada depan sampai pintu. Pintu ni saf lagi sampai hujung. Hujung tu saf lagi sampai luar. Luar saf lagi sampai parking. Parking sampai jalan raya. Sambung semua. So, sepanjang saf tu bersambung, sepanjang itu solat mereka sah. Walaupun yang berada katakan 100 meter dekat belakang, dia tak dengar pun suara imam dah. Tapi dia tetap sah kerana dia boleh berpandukan kepada orang di depan. Jadi yang menghubungkan antara orang yang sembahyang di luar kompaun masjid adalah tidak terputusnya saf. Tapi kalau terputus saf, saya pernah nampak beberapa gambar yang tersebar orang sembahyang di pagar masjid. Sembahyang di pagar masjid kan ada kan? Masa PKP, sembahyang Jumaat, kita punya SOP, bila dah azan maka akan kunci. Betul? Jadi ada sebahagian jemaah yang ambil inisiatif sembahyang di pagar masjid. Okey, sembahyang di pagar masjid. So apa hukumnya? Kalaulah sembahyang di pagar masjid tadi tu, yang pertama, kalau sampai ke ruangan pagar masjid tu dikira sebagai wakaf masjid, maka sembahyang mereka sah. Kalaulah sampai ke pagar masjid tu masih lagi bangunan atau tanah tu tanah wakaf masjid.
Boleh jadi kan? Boleh jadi. Tak semestinya tanah wakaf masjid di 4 sudut ni je. Dekat luar tu pun mungkin tanah wakaf masjid, dekat sana pun mungkin. Maka kalau bersambung, maka okey, tak ada masalah. Tapi kalau bukan dan safnya tak berterusan dengan sembahyang yang berlaku di dalam dewan solat, maka sembahyang tu tak sah. Boleh faham? Sebab dia sudah terkeluar daripada ruangan masjid. Boleh faham Haji? Itu kan soalannya tadi. Jadi kalau sembahyang di luar kompaun masjid, dia punya hubungan adalah safnya tadi. Kalau safnya tak putus, maka sembahyang itu masih lagi boleh dikira sah. Katakan sembahyang tu dalam kompaun masjid tapi tetap putus saf. Contoh, katakanlah di Masjid At-Taqwa ni. Ini kita punya ruangan solat. Katakan berlaku solat maghrib, kita tadi katakan 5 saf solat maghrib. Lepas tu ada orang sembahyang di luar sana, di luar pintu. Di luar pintu sana. Dia sembahyang di situ satu orang, tapi berimamkan imam di sini. Sah ke tidak solatnya? Jawapannya terletak di mana tahu? Jawapannya terletak dia sembahyang tadi di ruangan wakaf masjid atau tidak. Itu sebab masjid kena declare wakaf masjid sampai mana? Masjid kena declare wakaf masjid ni sampai mana? Sebab dia akan mengambil kira hukum saf tadi. Dia akan mengambil kira hukum wanita yang haid nifas boleh pijak di situ atau tidak. Dia akan mengambil kira had wakaf tanah masjid tadi tu untuk satu orang nak niat i'tikaf. Katakan contoh Masjid At-Taqwa punya had wakaf tanah ni sampai mana? Sampai pagar? Okey. Confirm sampai pagar. Ya? Lah, bukan tanah masjid ukurannya. Wakafnya sampai mana? Kalaulah seluruh tanah masjid ni sudah digazetkan sebagai memang wakaf masjid, makanya semua tu boleh digunakan sebagai hukum wakaf masjid. Tak ada masalah. Okey? Boleh? Ada? Ya. Di dalam mazhab Syafi'i tak sah. Solat di Mekah daripada hotel, musalla katakan di hotel apa tu dekat depan Zamzam Tower contoh, atau Safwa Tower, ada surau yang nampak Masjidil Haram, depan cermin Masjidil Haram. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Tapi di situ, kalau satu orang di situ yang dia nak bertaklid, yakni mengambil hukum daripada mazhab Imam Malik, maka sah. Mazhab Maliki. Jadi di situ kalau dia nak bertaklid kepada mazhab Maliki, dan dia kena bertaklid juga dari segi semua hukum solat dia. Dia tak boleh ambil dari segi terputus saf hanya ambil mazhab Maliki, tapi hukum solat semuanya solat mazhab Syafi'i tak boleh. Tu syarat bertaklid dia kena ambil satu package. Taklid maksudnya kita mengambil hukum daripada mazhab yang lain. Apalagi kalau sembahyang kita tadi di surau hotel adalah dalam keadaan yang sebenarnya kita tak ada halangan pun untuk pergi masjid. Contoh, tak ada halangan pun boleh je pergi, tapi malas nak pergi. Sembahyang di depan Zamzam Tower, contoh musalla Zamzam Tower yang nampak Masjidil Haram. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab Syafi'i tak sah. Tapi kalau dia bertaklid kepada mazhab Imam Malik, sah hukumnya, tak ada masalah. So bolehlah. Tapi dia kena salat mengikut hukum dalam mazhab Imam Malik, hukumnya sah, tak ada masalah. Okey. Boleh? Ya. Tadi saya bagi tahu tentang hukum wakaf masjid. Itu penting kerana dia ada banyak berkaitan tentang masalah kita punya solat. Contohnya, kita kalau sembahyang di bangunan yang bukan wakaf masjid, tapi solat Jumaat contoh. Solat Jumaat di bangunan yang bukan wakaf masjid, contohnya surau lah. Hukumnya boleh, tak ada masalah. Sembahyang Jumaat di mana-mana pun boleh, yang penting cukup 40 orang, okey. Tapi di situ kalau kita sembahyang Jumaat di bangunan yang bukan wakaf masjid, hukum yang perlu diambil perhatian adalah
kalau khatib sudah mula khutbah, maka di situ diharamkan untuk solat apa-apa solat kecuali tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid je boleh sembahyang. Kita kan biasa kan datang sembahyang Jumaat dah khutbah kan. Jadi kita pun masuk, imam dah naik atas mimbar dah. Imam dah naik di atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. So imam kalau dah mula khutbah, jadi siapa-siapa yang masuk selepas tu, dia disunatkan untuk sembahyang tahiyatul masjid. Dan satu-satu sembahyang yang dia boleh sembahyang waktu imam sedang berkhutbah, hanya solat tahiyatul masjid saja boleh. Sembahyang lain hukumnya haram. Walaupun waktu tu dia qada subuh dia. Subuh tadi tak sembahyang. Dan dia nak qada bila? Ketika khatib sedang berkhutbah. Boleh ke? Tak boleh, hukumnya haram. Berdosa dia kalau sembahyang waktu tu. Tak boleh. Tak boleh sembahyang qabliyah kalau dah mula khutbah. Kalau dah mula khutbah, sembahyang yang boleh kita buat hanya sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang qabliyah tak boleh. Dia faham Sembahyang qabliyah tak boleh. Ini kalau apa? Kalau imam dah naik dan dah mula khutbah. Okey? Imam dah naik, dah mula khutbah. Maka bila dah mula khutbah, dia sudah terikat dengan hukum makmum yang hadir untuk mendengar khutbah imam. Dan tak boleh disibukkan dengan ibadat yang lain. Adapun sembahyang tahiyatul masjid tetap dibenarkan ketika khutbah sedang berlangsung kerana menghormati masjid. Dan Nabi pernah suruh sahabat yang duduk untuk bangun solat tahiyatul masjid. 2 rakaat lah. Dan ketika dia sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat dan imam khatib dah mula khutbah, dia disunatkan untuk meringkaskan dia punya sembahyang. Maksudnya baca Fatihah je, tak payah baca surah. Kerana waktu itu sebenarnya bukan waktu peruntukan untuk solat. Waktu itu peruntukannya untuk dengar khutbah. Tapi dia dah lambat. Maka dia cepat-cepat habiskan sembahyang tahiyatul masjid dengan ringkas-ringkasnya dan duduk mendengar khutbah. Sembahyang yang lain kecuali sembahyang tahiyatul masjid, kalaulah khatib sudah mula berkhutbah, hukumnya adalah haram. Dan kalau sembahyangnya Jumaat tadi berlangsung di satu bangunan yang bukan bangunan masjid. Contoh, surau. Surau Jumaat. Kalau surau Jumaat tadi bukan wakaf masjid. Kalau surau Jumaat tadi bukan wakaf masjid, maka di situ tahiyatul masjid pun tak boleh ketika khutbah. Kerana apa? Kerana tahiyatul masjid hanya di masjid. Di surau tak boleh tahiyatul masjid. Kecuali kalau surau tadi jadi wakaf masjid. Kalau jadi wakaf masjid, maka boleh tahiyatul masjid walaupun namanya surau. So, ini beberapa hukum yang ada kaitannya dengan kita mengambil tahu tentang bangunan wakaf masjid tadi tu. Okey. Ada apa-apa yang agak kurang atau agak samar-samar lagi? Kalau ada boleh kita berkongsi insya-Allah. So itu beberapa syarat yang ditetapkan bila berlaku solat berjemaah, maka mesti kena cukup requirement tadi. Kemudian disebut lagi, dan demikian juga disyaratkan pada tempat yang bukan masjid. Ini kalau solat berjemaah di tempat yang bukan masjid, bahawa makmum boleh sampai kepada imam tanpa perlu memalingkan belakangnya ke arah kiblat jika berjalan seperti biasa. Ini yang saya bagi tahu tadi. Kalau berlaku solat berjemaah di surau yang bukan masjid, maka tirai muslimat di belakang kena buka sikit. Buka sikit supaya muslimat di belakang tu kalau dia nak berjalan sampai ke imam, dia boleh lepas. Tapi kalau tutup semua, itu masalah. Sebab tirai tadi dikira sebagai penghalang. Saya ulang, itu kalau di surau, bukan di masjid. Surau ni means apa? Bukan bangunan wakaf masjid lah. Okey. Kemudian apa lagi yang kedua? Kalau sembahyang jemaah di tempat bukan masjid, syarat yang kedua bahawa tidak ada di antara keduanya penghalang yang menghalang pandangan. Menghalang pandangan ni contohnya apa? Pintu yang tertutup atau satu orang duduk di dalam bilik yang tertutup. Katakan contoh dia sembahyang di surau, di belakang ada pejabat.
Tapi dalam ruangan solat, contohlah ruangan solat, tapi di situ ada satu bilik, katakanlah bilik persalinan, dan dia solat dalam bilik persalinan tadi yang tutup, yang ada pintu tapi pintunya tertutup, maka sembahyangnya tak sah. Sebab menghalang tadi tu untuk dia akses dengan imam, walaupun didengar suara imam. Tapi kalau perkara itu berlaku di dalam bangunan wakaf masjid, tak ada masalah. Sebab tu dalam kitab kita ni, pengarang kitab dia pisahkan hukum solat berjemaah ni dari segi saf dan sebagainya. Kalau solat di masjid lain, kalau solat di ruangan bukan masjid lain pula dia punya hukum. Kemudian kalau sembahyang jemaah bukan di ruangan masjid, jarak di antara imam dan makmum tidak melebihi 300 hasta. Jarak di antara imam dan makmum tidak melebihi 300 hasta. Ini kalau saf tak bersambung lah. Kalau saf bersambung, ya tak apa, sampai ke mana-mana pun okey. Kalau saf tak bersambung, maka jaraknya tak boleh melebihi 300 hasta. Katakan dia sembahyang di dewan. Okey, imam dekat depan, ada satu orang makmum sembahyang dekat belakang tu. Boleh tak? Walaupun makruh kerana putus saf, tapi sembahyangnya sah kalau tak lebih daripada 300 hasta. 300 hasta tu ukur dari mana? Daripada makmum yang paling belakang. Daripada makmum yang paling belakang 300 hasta. Jadi dalam 300 hasta tu kalau dia sembahyang masih lagi sah, walaupun dia tak bersambung saf, tapi hukumnya makruh kerana putuskan saf. Tapi kalau sembahyang di masjid lebih 300 hasta pun tetap sah juga. Tetap sah. Contoh, saya nak bagi contoh. Satu orang dia masuk untuk sembahyang berjemaah dengan jemaah yang berlangsung di masjid. Dia datang lambat, tapi dia datang tadi tu, katakan dia masuk daripada pintu belakang. Pintu ni tutup lah contoh. Dia masuk daripada pintu belakang. Dia bila nak masuk saja ke ruangan masjid, nampak imam dah tahiyat akhir dah. Jadi kalau dia berjalan daripada belakang, ini masjid Taqwa masih okey. Katakan masjid yang besar. Masjid apa katakan? Katakanlah masjid wilayah. Itu kan jauh tu, kalau daripada pintu masuk belakang nak pergi ruangan imam depan tu boleh kurus kalau berjalan. Jauh. Jadi kalau dia berjalan daripada pintu masuk sampai ke saf yang ada di belakang imam, dia pasti imam akan bagi salam. Dia pasti. Sebab dia dah tahu dah imam dah lama duduk tahiyat akhir. Dia masuk saja masjid, dia dah dengar imam Allahu Akbar. Dia dah tahu dah, dia nampak oh imam dah tahiyat akhir dah. Kalau dia berjalan daripada belakang nak kejar sebelum imam bagi salam, maka dia pasti imam akan bagi salam. Sebab jaraknya jauh. So dia boleh saja sembahyang walaupun di belakang. Dia seorang-seorang je kat belakang, berimamkan imam di depan, kalau tempat itu bangunan masjid. Jadi tidak disyaratkan mesti 300 hasta. Tidak ada syarat 300 hasta di antara saf imam dengan makmum kalau sembahyang tadi di masjid. Tapi kalau bukan masjid, syaratnya tak boleh lebih 300 hasta. So yang tadi saya bagi tahu supaya apa? Supaya yang datang lambat tadi dia tetap boleh sembahyang di belakang. Kalau dia risau jalan ke depan, imam akan bagi salam. Kenapa dia nak risau imam bagi salam? Dia kan boleh je cuit orang mana-mana jadi imam. Tapi tetap afdal kepada dia untuk berimamkan imam yang pertama. Itu ada pahala yang lain. Okey, imam yang pertama tadi kita sembahyang, pahalanya lain dengan orang yang datang lewat cuit orang lain jadi imam. Jadi orang tadi supaya dia tidak ketinggalan pahala untuk dapat pahala solat berimamkan imam rawatib yang pertama, dia boleh saja sembahyang seorang-seorang dekat belakang berimamkan imam yang sedang solat di depan walaupun jarak safnya jauh. Ini kalau solatnya di dalam ruangan masjid, hukumnya adalah sah. Baik. Boleh? Kemudian di antara adabnya tadi yang saya sebutkan setakat tadi tu semuanya adalah syarat, mesti. Tapi di antara adab disebutkan pada muka surat 105 kat bawah, sebahagian daripada adab-adab solat berjemaah. Bila disebut adab, maksudnya kalau dia buat, dia dapat pahala penuh. Kalau tak buat, sembahyang dia tetap sah tapi kurang pahala. Apa antara adab sembahyang berjemaah? Yang pertama, meluruskan barisan. Yang ini luruskan saf.
Nabi biasa tegur kalau sahabat-sahabat yang di belakangnya tidak meluruskan barisan. Bahkan Nabi pernah tegur walaupun Nabi tengok depan. Walaupun Nabi tengok depan, Nabi boleh tahu kalau di belakang ada sahabat yang tidak lurus safnya. Kerana ini bahagian daripada keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita boleh melihat apa yang ada di belakang seperti mana tengok di depan. Tapi bukan kerana Nabi ada mata dekat belakang, bukan. Tapi ini daripada mukjizat yang Allah Ta'ala berikan. Nabi boleh nampak apa yang berlaku di belakang seperti mana satu orang nampak apa yang berlaku di depan. Disebutkan dalam hadis, Nabi pernah tegur sahabat yang safnya tak lurus dalam Syama'il Muhammadiyah. Dah azan dah? Belum? Dah azan. Sikit lagi. Dalam kita bagi laluan azan dulu Boleh? Nanti saya habiskan satu petikan. Mohon untuk saya habiskan benda tu. Kita beri laluan azan sekejap. Jadi saya habiskan tadi. Di antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi kita boleh melihat apa yang berlaku di belakang seperti mana Nabi melihat di depan. So Nabi sentiasa sebelum solat akan pesan kepada sahabat untuk meluruskan saf, meluruskan barisan. Dan ini bahagian daripada sunnah kepada imam sebelum dia memulakan solat untuk berpesan kepada makmum dengan pesanan supaya meluruskan saf. Jadi insya-Allah setakat itu dulu kita tangguhkan. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min amal la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.